Lepaskan mungkin kau bukan buatku, tak apa. Redha je lah. Redha je lah. Okey, baik. Boleh pula dia kait redha je lah. Itulah tiba-tiba kan datang. Dan sekarang ni seperti yang Syaril sebutkan, ini mungkin perkara yang penting untuk... Ini tak boleh nak main redha, ini kena betul-betul. Kena betul-betul. Ini untuk ibu bapa lah. Betul. Ibu bapa dan faham dan mungkin juga boleh mencetuskan sesuatu yang membawa kepada perkara yang lebih baik satu masa nanti. Kita harapkan begitulah. Betul, insya-Allah. Baik, kita nak bersama. Semua benda tu bermula masa kecil, Syaril. Betul. Belum ada pengalaman lagi berurusan dengan budak kecil kan? Saya nak cakap dekat bapa orang ni lah. Dekat bapa budak ni semua benda bermula masa kecil. Anak baru 2 tahun, jadi saya nak dengar betul-betul apa yang dia nak cakap. Okay. Kita nak bersama dengan Datuk Seri Mahdi BZ. Nama glamournya Datuk Seri Mahdi BZ. Datuk Seri Mahdi Abadul Zaman sebagai Presiden Pertubuhan Jaringan Pakar Berjaya. Apa khabar Datuk Seri? Baik, alhamdulillah. Kita saja kali ketiga yang berjumpa kat sini. Alhamdulillah. Jodoh tu. Magnet rezeki tu lain. Okey, baik. Dan cakap pasal semangat harmoni pada awal usia ni sebenarnya Datuk Seri, mungkin penekanan itu kepada pergaulan antara berbilang kaum. Jadi pertama sekali yang kita harus kenal pasti mungkin memang betul ke terdapat masalah sebenarnya dalam pergaulan anak-anak kita ataupun generasi muda kita antara kaum yang berbeza. Kalau kita lihat. So, kalau pada pendapat saya lah kan, apa yang kita lakukan, ada dua benda yang kita boleh tengok. Sama ada pendapat positif ataupun negatif. Kalau kita tengok pendapat negatif, macam-macam boleh berlaku. Bila kita campur dengan orang yang bukan seagama, sebangsa, akan ada kota lah dia panggil, kota yang orang akan tengok down kepada Melayu lah, Cina lah, India. Itu kalau tengok perspektif negatif. Kalau tengok perspektif positif pula, bila pergaulan, percampuran begini, akan exchange idea, akan bertukar benda-benda idea, benda-benda baru, benda yang tak ada dalam culture Melayu, kita akan belajar daripada Cina, India dan sebagainya. So bila kita tengok pendapat positif, itu akan memberi kesan yang bagus. Pendapat negatif akan beri kesan yang negatif. So kalau tanya pendapat saya, perpaduan ni bagus kalau tengok pendapat positif daripada positif. Perpaduan ni akan jadi tak bagus bila pandangan negatif. Okey. Tapi adakah wujud kejanggalan sebenarnya dalam pergaulan antara anak-anak ni? Sebab ini antara remarks yang mungkin kalau perasanlah minggu lepas saya rasa ada viral juga satu kejadian di negara jiran kita. Seorang lelaki menulis di laman Facebook beliau bahawa dia pergi menonton Star Wars tapi ada seorang kanak-kanak yang tidak mahu duduk di sebelahnya dan menyebut bangsa di situ, tidak mahu duduk di sebelah bangsa ini, contohnya begitulah. Jadi mungkin ini antara perkara yang kita risaukan datang dari kanak-kanak. Kan mungkin juga ia berlaku di negara jiran tapi tidak mustahil ia boleh berlaku di negara kita. Jadi ada ataupun tidak kejanggalan macam tu yang kita lihat dalam kalangan kanak-kanak sekarang. Kalau tengok pada kanak-kanak sekarang ni kan, the best solution, the best penyelesaian yang saya boleh kongsikan adalah perpaduan adalah benda yang sangat penting dipupuk dari usia muda. Sebabnya bila kita dah bekerja, kita akan bergaul dengan orang yang bangsa yang lain juga, jumpa juga. So kalau daripada awal kita dipupuk oleh minta maaf lah kita bagi contoh sekolah Cina saja, sekolah Tamil saja, sekolah Melayu saja. Bila ini berlaku, bila dah di alam dewasa, bila kita nak bergaul jadi kekok. Jadi macam siapa ni? You makan benda lain, I makan benda lain, tak boleh campur. So bila tak dipupuk daripada awal, perpaduan tu susah nak berkomunikasi in future. Tapi kalau kita tengok kan di tadika, di pusat jagaan sekarang ada trend ikut agama, ikut kaum tu. Maksudnya ada pusat jagaan khusus untuk kanak-kanak Islam saja contohnya, ataupun kanak-kanak Cina saja. Yes, betul. Adakah ini boleh mengekang pergaulan mereka? Kalau nak buat satu subjek daripada seluruh hari itu, satu subjek dalam 1 jam atau 2 jam untuk memupuk semangat perkauman, boleh saya rasa. Kalau semua tu asing macam the whole idea, satu hari tu Cina dekat sini, Melayu kat sini, India kat sini, saya rasa mungkin tak berapa sesuai. Tapi kalau even kita pun waktu kita belajar dulu ada pengajian Islam, orang Islam aja, pendidikan moral untuk orang yang bukan Islam. So yang tu saya rasa boleh sebab kita punya culture, pemakanan, ajar pemakanan dan so on kan. Tapi kalau semuanya kita asingkan, jadi akan jadi kekok lah di masa hadapan nanti. Maknanya kelas-kelas saja, kalau ada kelas tertentu barulah ustazah datang mengajar yang Islam. Yang Cina, India mungkin ikut fahaman mereka. Betul. So kalau ustazah datang, orang bukan Islam, kita tak boleh makan macam ni. So orang,
I makan semalam dekat rumah. So jadi macam confused, kekeliruan. Okay. Cuma Tapi kalau- belajar masak sama-sama, belajar mewarna tak apa. sama-sama tak Tak apa. apa. Macam Itu tu. okey, ya. Okey. Sebenarnya kalau di pihak ibu bapa, apa antara perkara-perkara yang boleh dinasihatkan lah? Sebab kalau dah sekolah menengah, alhamdulillah lah kita tak ada masalah. Mungkin belajar dah tahu. Cuma di peringkat sekolah tadika, sekolah rendah, antara nasihat-nasihat yang ibu bapa perlu berikan kepada anak-anak dalam pada nak pergaulan. So berkawan. kita pernah dengar banyak kali lah apa yang berlaku untuk daripada kanak-kanak ni semuanya datang daripada rumah. Ibu bapa adalah benda yang sangat penting. Orang yang paling penting kepada diorang untuk diorang belajar bagaimana diorang dipupuk daripada kecil, bagaimana perpaduan sangat penting supaya mereka bawa memupuk semangat ni di peringkat menengah dan juga dewasa. So ibu bapa, kalau saya ulangkan benda ni, orang yang alah takkan ibu bapa saja kot. So tapi yang tu yang paling penting pun, yang tu yang paling main. Anak-anak akan tengok ibu bapa lebih daripada cikgu. Walaupun saya belum jadi bapa, tetapi saya bila nampak kajian-kajian yang saya dapat lakukan adalah ibu bapa adalah sangat penting untuk pupuk semangat ni daripada usia muda lagi. So kalau ibu bapa jumpa kawan-kawan diorang yang bangsa lain, bawa sekali anak-anak untuk bergaul dengan anak-anak diorang. Itu adalah salah satu cara untuk memupuk. Kalau kita sebut mengenai usia muda ni, salah satu indikatornya mengenai pergaulan tadi. Salah satu lagi saya nak sebut mengenai perbezaan taraf itu. Kadang-kadang itu pun kita perlu tekankan kepada anak-anak kita. Sebab ada yang pergi sekolah mungkin RM2, pergi sekolah seorang lagi kawan tu kasut mahal, baju mahal. Dia kadang-kadang itu membuatkan satu perasaan yang lain untuk anak-anak. Mungkin peranan ibu bapa jugalah dalam hal ni. Ibu bapa kalau boleh disarankan jangan compare, jangan tengok perbezaan. Contohnya kalau pergi jangan campur dengan orang tu, budak tu tengok tu dia makan sup macam dah. Kalau boleh jangan beritahu macam tu kan, supaya anak-anak daripada muda macam akan tengok ni tak boleh, tak sesuai dengan aku ni. Ni okey sesuai untuk aku cakap. So jangan ada macam tu supaya anak-anak tak diterapkan daripada muda untuk ada perasaan macam ni. So kalau boleh bercampur gaul sekali kalau boleh. Yang itu yang the best lah saya boleh cadangkan. Itu yang sukar tu agaknya. Yalah, kadang-kadang anak-anak sendiri pun susah juga kan. Mungkin ia tidak berlaku dengan baik semasa pergaulan ibu bapa tu, nak memberi contoh pada anak-anak. Tapi kalau kita tengok sebelum zaman media sosial ni, isu begini mungkin tidak besar sangat. Maksudnya kita dibesarkan oleh ibu bapa kita, walaupun tak ada tips, tak ada didikan, nasihat macam ni, tapi sekurang-kurangnya mereka telah berjaya membawa kita ke tempat yang sepatutnya lah. Jadi tak ada masalah. Syarif pun ada kawan-kawan yang bukan Melayu. Saya pun begitu juga contohnya, dan tak ada masalah. Adakah media sosial, era teknologi baru ini sebenarnya juga memberi kesan kepada perubahan yang kita tengok? Media sosial makin berkembang, makin maju. So kalau mengatakan media sosial ada menyebabkan perpaduan tak berkembang, adalah kita tak boleh menjadikan itu sebagai satu benda yang menyebabkan benda tu. Sebab media sosial akan berlaku, wujud dan berlaku fantas. So kalau kita tak blend dengan benda tu, kalau kita tak terima benda tu, kita tak boleh maju ke hadapan. So bila media sosial datang, apa yang the best kita pernah lakukan dalam minda kita kena accept, kita kena terima benda tu. Kita kena terima yang memang media sosial ada, wujud, dan dia akan berlaku. So media sosial juga akan menyebabkan macam cakap tadi kan, akan menyebabkan perpaduan berbilang kaum ni, contoh-contoh macam-macam benda berlaku sebab viral macam-macam. Bila kita dapat satu story je, kita akan viral tanpa kita ketahui benda tu betul ke tak betul. So kalau menyebabkan perkauman, so orang yang perkauman ni tiba-tiba akan rasa marah dengan kaum lain walaupun tak selidik dulu benda tu betul ke tak betul. Yang kita menjadi lebih judgemental lah bila ada jaringan sosial ni. So kita kena terima and kena tahulah bagaimana nak mengatasi benda tu. Ini antara peri pentingnya kita nak bagi nasihat ni kepada ibu bapa supaya anak-anak di peringkat kecil ni tahu apa yang boleh mereka laksanakan walaupun di peringkat awal lagi. Baik, Datuk Seri, sekejap saja masa, tapi Datuk Seri nak kongsikan juga mengenai, sebab 2-3 kali dah Datuk Seri datang berkongsi mengenai program keusahawanan dan dah nak dekat dah hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni, yes. Boleh 9 hari bulan Januari. So untuk ibu bapa yang nak tahu lebih bagaimana untuk mendapat lebihan wang, extra wang untuk anak-anak, untuk tadika, apa selit sikit lah kan untuk anak-anak kan. So boleh datang seminar kami pada 9 Januari ni di PWTC.
dekat Dewan Tun Ismail. So kita akan ada seminar JAM, JUMP, Jelajah Usahawan Malaysia Pakar. So dihadiri oleh 1,500 orang. 4 speaker, saya sendiri, Datuk Dr. Lawrence, Datuk Alif Syukri dan juga Fizu Omar. So 4 orang akan berkongsi bagaimana ibu bapa dan orang usahawan yang nak berjaya dalam masa yang terpantas boleh join seminar ni. Ada kekosongan lagi? Ada kekosongan lagi. Boleh datang ramai-ramai. Sangat limited. So seperti biasa, sebab saya datang kat SPM hari ni, kita akan buka secara percuma. So boleh masuk www.seminarjump.com dan boleh register, masukkan kod dekat situ. Kod dia DS Mahadi BZ. Nak dapat percuma kena masuk kod tu. Ada kod tu. Tekan button hijau, ada kod DS Mahadi BZ. And then kita boleh register untuk percuma. So boleh bawa kawan-kawan sekali untuk sebab kalau tak kena bayar sebenarnya. Hari ni je dia bagi percuma. Seorang 150. Sekarang juga. Sekarang boleh register. Jadi maknanya kita harapkan bukan sekadar kita ada generasi masa hadapan yang harmoni, yang simfoni dalam semua keadaan, tapi juga generasi masa depan yang jutawan lah. Amin. Yes, Betul. Cetus. Ramai lagi jutawan. Terima kasih Datuk Seri sudah bersama kami hari ini. Sama-sama. Alhamdulillah.